Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-61 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Masya Allah, di ruangan Facebook dan TikTok. Ahlan-ahlan Ummi Zayhadi, Azima, Yaya Lia, Marwani Ahmad, Kamiza Muhammad Amil, Maznah Abu Bakar, Nur Aini Muhammad Teb, kemudian Kamiza Muhammad Amil, Sharifah, dan juga ahlan-ahlan Roslan Miyasin, Zaliha Kamaruddin, Siha Cika, Arina Omar, Batrisha Alia, Nur Hayati Zaid, Sutarman Widya, Ija Rahman, Ana Sukaimi, Ummi Madihah, dan juga semua sahabat-sahabat lain. Begitu juga di ruangan TikTok ahlan-ahlan Nurida Mahmad dan Rahmat, kemudian ahlan-ahlan Abdul Aziz, Bulan Bintang, Perak, Emas, Emi Azroy, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu di dalam pembacaan buku Mahsyar, satu buku yang menceritakan secara ringkas, tidaklah terlalu detail, berkenaan tentang perjalanan manusia daripada satu alam kepada alam yang lain. Kita telah selesai membaca berkenaan tentang alam roh. Kita juga telah selesai membaca berkenaan tentang alam rahim ibu. Kita telah juga membaca berkenaan tentang alam dunia secara ringkas. Dan kita juga telah baca berkenaan tentang saat-saat kematian, gambaran daripada hadis dan Al-Quran tentang kematian, dan juga keadaan malaikat maut sewaktu memisahkan nyawa daripada tubuh badan manusia. Dan pada beberapa siri kebelakangan ini kita sedang membaca berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Maka para ulama telah membahagikan tanda kiamat bermula daripada tanda yang kecil kepada tanda yang sederhana, dan yang terakhir adalah tanda-tanda besar kiamat. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama di ruangan FB dan juga di ruangan TikTok. Kita nak sambung berkenaan tentang tanda-tanda besar kiamat. Maka telah kita baca beberapa kali pada siri-siri sebelum ini. Antara tanda-tanda besar kiamat, yang pertama adalah berlakunya pembunuhan-pembunuhan yang besar, fitnah yang berleluasa. Sehinggalah tanda besar yang kedua, munculnya Imam Mahdi rahimahullah, Imam Mahdi yang akan menjadi pemerintah di dunia sebelum keluarnya Dajjal untuk tempoh 7 tahun, dan ada riwayat hadis menyebut 8 tahun. Dan kita telah baca hadis-hadis pada siri yang lalu. Kemudian setelah keluarnya Imam Mahdi, maka akan muncullah Dajjal. Maka fitnah besar yang ketiga mengikut turutan adalah kemunculan Dajjal.
Dan munculnya Dajjal tidak mampu untuk mengalahkan Dajjal oleh Imam Mahdi dan para pengikutnya. Maka tanda besar kiamat yang ketiga adalah kemunculan Dajjal. Kemudian yang keempat, maka turunlah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Palestin, di tempat yang bernama Bab Lud. Kemudian fitnah yang kelima yang kita telah baca beberapa hari kebelakangan ini juga daripada hadis-hadis dan ayat Al-Quran berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Apa yang Nabi SAW ada sebut tentang mereka? Maka Ya'juj dan Ma'juj adalah fitnah besar yang kelima, dan keluarnya mereka tidak mampu dihadapi oleh Nabi Allah Isa dan para tentera, sehingga Allah perintahkan mereka untuk berlindung di Bukit Tur, dan akhirnya Allah mendatangkan akan penyakit yang mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kita nak sambung daripada muka surat 189. Kita nak sambung daripada muka surat 189. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita sedang membaca buku berkenaan tentang mahsyar. Maka kata penulis buku rahimahullah, berapa lamakah Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan tinggal di bumi? Maka dalam riwayat hadis menggambarkan Nabi Isa akan tinggal di bumi setelah berlakunya peristiwa dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj pun telah dibersihkan selepas daripada kematian mereka. Dan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ketika mana mereka mati disebabkan penyakit, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, tidak ada satu ruang kosong pun kadar sejengkal kecuali pada waktu itu dipenuhi dengan bangkai dan mayat Ya'juj dan Ma'juj, gambaran daripada jumlah mereka yang tersangat-sangat ramai. Kemudian mereka dibersihkan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kita telah baca, akan datang burung yang pada waktu itu mengambil bangkai-bangkai dan mayat mereka dan ditempatkan di tempat yang Allah kehendaki. Maka setelah berlakunya peristiwa tersebut, kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, baginda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam akan berada di bumi selama 40 tahun. Setelah daripada peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa akan menjadi pemerintah di bumi selama 40 tahun. Dan penulis buku tidak kongsikan di sini. Namun dalam riwayat hadis digambarkan itu adalah waktu yang penuh dengan keberkatan, waktu yang mana Allah kurniakan pelbagai keberkatan, sehingga tanaman tumbuh dengan subur, sehingga pada waktu itu manusia mencukupi dengan bekalan yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah berikan, bahkan lebih dan sebagainya. Maka ini adalah waktu berkah setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj pada zaman pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Namun penulis buku tidak kongsikan di sini. Kemudian kata penulis buku rahimahullah, kemudian Nabi Isa akan wafat. Nabi Isa akan meninggal dunia. Dan kali ini barulah Nabi Isa benar-benar meninggal dunia. Adapun sekarang Allah menyebut di dalam Al-Quran, Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Maka Nabi Isa masih lagi hidup, tidak meninggal dunia dan tidaklah dibunuh. Seperti mana yang Al-Quran sebut di dalam surah An-Nisa pada juz yang ke-6, firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ, dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, وَمَا صَلَبُوهُ, dan tidaklah mereka menyalib akan Nabi Isa, walakin, dan akan tetapi, syubbiha lahum, disamakan orang lain pada waktu itu dengan wajah dan juga dengan rupa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka kata penulis buku rahimahullah, selepas Nabi Isa wafat setelah 40 tahun memerintah di dunia, menjadi pemimpin di dunia, kata penulis buku, baginda akan digantikan dengan seorang lagi pemimpin yang dikenali sebagai Khalifah Al-Muq'ad. Maka akan ada seorang lagi pemimpin, seorang lagi khalifah yang pada waktu itu akan memerintah bumi. Dan digunakan perkataan khalifah menunjukkan sepanjang zaman Nabi Isa dan juga sewaktu zaman Khalifah Muq'ad.
umat Islam pada waktu itu akan berada di bawah satu pemerintahan yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan aman damai. Maka kalau kita lihat daripada susunan hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat daripada fasa kita sekarang, kemudian akan bertemunya dengan fasa Imam Mahdi, fasa Dajjal, fasa Nabi Isa, dan kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dan selepas itu berada dalam keadaan yang damai, harmoni, berkah untuk tempoh beberapa ketika. Namun, kata para ulama, berdasarkan periwayatan daripada hadis, setelah meninggalnya Khalifah Muq'ad yang merupakan pengganti kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka manusia kembali berubah menjadi teruk seperti mana sebelum itu kembali. Dan inilah yang kita nampak dunia berulang kali, daripada zaman yang baik kembali kepada zaman yang tidak baik, kembali kepada zaman yang baik kembali kepada tidak baik. Maka pada zaman Nabi Allah Isa, maka pada waktu itu dihapuskan, yang ada hanyalah orang-orang yang beriman. Begitu juga pada zaman selepas pengganti Nabi Allah, ketika mana zaman pengganti Nabi Allah Isa pada zaman Khalifah Muq'ad. Namun selepas daripada kematian beliau, kata penulis buku, berdasarkan periwayatan hadis, maka manusia kembali berubah menjadi jahat, melakukan dosa dan maksiat, melakukan kejahatan yang berleluasa. Mereka menjadi sangat jahat, melakukan maksiat dan zina secara berleluasa. Dan kalau kita tengok dalam periwayatan hadis, ketika mana zaman tersebut manusia tidak malu melakukan zina secara terbuka di hadapan khalayak ramai, al-'iyazubillah, dan itulah gambaran tanda-tanda semakin dekat kiamat. Dalam hadis kita akan belajar bagaimana kiamat akan datang dalam keadaan tidak ada seorang pun yang beriman tinggal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, selagi mana ada seorang, walaupun seorang, yang mengucapkan Allah, Allah, maka selagi itu tidak akan berlakunya kiamat. Dan keadaan ini akan datang selepas daripada berlalunya zaman Nabi Allah Isa dan juga penggantinya. Dan selepas itu akan mula manusia kembali kepada kejahatan, kemaksiatan, berani mengingkari dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila manusia dah mula menjadi jahat, mula kembali kepada sikap melanggar perintah Allah dengan zina dan kejahatan yang lain, maka dalam hadis dibawakan riwayat tentang ad-dukhan, akan datangnya asap yang mana pada waktu itu meninggalkan kesan kepada manusia. Maka akan datangnya asap kepada manusia. Berkenaan tentang asap ini, insya-Allah kita akan sambung esok, sebab malam ni sebenarnya saya ada program di Kelang, lalu risau tak sempat, lalu sekadar kita nak mengambil keberkatan, baca sedikit walaupun sekadar beberapa perenggan, lalu kita akan sambung berkenaan tentang ad-dukhan, tentang asap yang akan datang ketika mana manusia berada dalam perangai dan sikap yang berleluasa melakukan maksiat dan dosa. Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada esok waktu yang sama, jam 6 petang hingga jam 6.30. Cuma pada petang ini kita baca sedikit, mengambil keberkatan. Mudah-mudahan dikurniakan istiqamah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khaira. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.